أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan tafsir Nurul Ihsan. Kita berada pada ayat 171 kalau tak silap saya. Wa mathalul ladzina kafaru tu rasanya ayat 171. Sebab tafsir ni dia tak tulis nombor ayat. Tak tahu kalau versi tuan-tuan tu tulis nombor ayat. Tajuknya ialah misal dengan binatang. Itu perumpamaan. Misal-misal ni maknanya perumpamaan. Allah Ta'ala mengumpamakan sekelompok manusia itu dengan binatang. Kata Allah, wa mathalul ladzina kafaru, bermula tambah dan sebutir sebab ada waw, dan bermula umpama ni yakni bandingan, dan bermula umpama yakni bandingan segala kafir dengan orang yang menyeru mereka kafir itu, seru kepada apa? Kepada jalan agama itu, yakni jalan petunjuk. Perumpamaan mereka ini, kata Allah, kamathalil ladzi yan'iq, seumpama gembala. Gembala tu tak ada dalam ayat tu, tapi dia hurai terus. Kalau ikut dalam ayat tu, umpama orang yang gitu. Alladzina yan'iqu tu maknanya orang yang melaung-laung. Yan'iqu tu maknanya melaung-laung, memanggil-manggil. Nah, tu yan'iqu. Tapi dia terus hurai dengan makna orang yang memanggil-manggil kambing tu gembala kambing. Maka dimasukkan terus kat situ. Kamathalil ladzi yan'iqu, seumpama gembala kambing yang panggil kambing, bima la yasma'u, dengan barang yang, yakni dengan segala binatang yang tiada dengar, illa du'a wa nida'a, melainkan seru, yakni seruan, dan panggil, yakni panggilan sahaja. Tiada faham maknanya, makna seruan dan makna panggilan.
Tu orang kafir. Perumpamaan Allah Ta'ala buat, orang kafir yang diajak, diseru kepada agama, tapi buat tak endah, buat tak faham. Umpama seperti gembala kambing memanggil kambingnya. Itu bahasa tashbih dipanggil. Bahasa perumpamaan. Kasar ni kalau kita sama-sama kita bercakap. Engkau ni serupa dengan kambing, kasar. Engkau ni serupa dengan lembu. Apatah lagi dengan perumpamaan yang lebih lagi. Ni dipanggil tashbih, dipanggil. Perbahasan ni dalam ilmu bayan. Orang mengaji bahasa Arab dalam balaghah ada satu cabang ilmu balaghah tu dipanggil ilmu bayan. Dalam ilmu tu bahas bab tashbih ni. Banyak bentuk tashbih lah yang ada dalam bahasa Arab ni. Jadi Allah Ta'ala ni buat perumpamaan orang kafir yang diajak kepada agama Allah, yang diajak kepada Islam, dan mereka ni buat tak faham, buat tak endah, buat tak peduli. Maka kata Allah, mereka ini seperti gembala kambing yang panggil kambingnya, dan kambing tu tak fahamlah bahasa kita dengan bahasa dia. Kambing bukan bercakap dengan bahasa manusia, dia bercakap dengan bahasa dia. Jadi bila si pengembala ni panggil dengan bahasa manusia, maka dia dengar jelah bahasa tu, dia tak faham pun apa benda yang dicakapkan oleh manusia tu, kecuali kita guna bahasa dia juga. Adapun orang kafir ni yang didakwah oleh baginda Nabi SAW ni, Al-Quran tu sendiri dalam bahasa Arab dah. Dalam bahasa Arab dah. Lepas tu Nabi pun datangnya daripada orang Arab juga. Bahasa pun bahasa dia dah. Quran ni memang bahasa dia dah, tapi tak beriman juga. Maknanya lebih teruk daripada kambing lagi. Lebih teruk daripada haiwan ternak lagi. Kalau haiwan ternak ni, dia dengar suara manusia, suara tuan dia yang memanggil. Walaupun boleh jadi bahasanya tidak bahasa kambing, dia tahu tuan dia panggil tu, maka dia mari. Tapi sama-sama Arab yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, guna bahasa pun bahasa dia, Quran pun turun bahasa dia, tak nak juga beriman pada Allah Ta'ala. Lebih daripada kambing lagi lah. Ini perumpamaan yang Allah Ta'ala buat pada orang kafir. Lepas tu kalau ada sikit-sikit pada kita gitu, maka adalah ciri-ciri ataupun sifat pada kita. Agama ajar suruh kita buat itu, buat ini, kita buat tak endah soal agama ni. Maka ibarat seperti apa? Seperti pengembala kambing yang memanggil kambingnya, dan kambing tu buat tak faham. Kambing memang tak faham pun kalau bahasa manusia. Kita duk panggil kambing, oh kambing, macam Piramli kau panggil kambing dalam gua tu. Cerita Ahmad Al-Baq, dia duk cari dalam gua, sampai dalam gua kan dipanggil kambing. Kambing mana faham bahasa apa, bahasa manusia. Lainlah kalau dia tukar embek kan, maknanya kambing bolehlah juga tahu ni orang panggil aku kot sebab apa, bunyinya macam lebih kurang dengan aku. Tu nak beritahu apa perbezaan di antara kambing dengan pengembala. Tapi ada kambing bila guna bahasa kambing tu pun dia tahu dah, dia boleh faham juga, walaupun berlainan kita manusia, dia haiwan. Ni manusia sama manusia Allah Ta'ala utus, tak utus malaikat ni. Bukan hantar malaikat untuk dakwah manusia dah. Allah Ta'ala hantar manusia juga serupa dengan kita, hidup serupa dengan kita, tabiat serupa dengan kita. Apatah lagi orang Arab, orang Yahudi, orang kafir ni, mereka ni asalnya orang Arab yang Nabi dakwah tu. Bahasa pun sama, tapi mereka tak terima ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Dan mereka buat tak faham apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ni. Maka mereka ni tak ubah seperti kambing itulah. Baik. Jadi kata Allah Ta'ala sambung lagi, erti ayat tu, orang kafir pada dengar pengajaran dan tiada ambil
kita tadbir dan tiada ambil tadbir, yakni tiada ambil terima fikiran, seperti binatang dengar suara gembalanya sahaja dan tiada faham. Tu mereka dengar suara pengembala tu yang duk panggil kambing-kambing, tapi mereka tak faham sebab itu bahasa manusia. Begitulah ibaratnya berlaku pada orang kafir ni, dengar ayat Quran tapi buat tak faham. Baca ayat Quran dibaca pada mereka, nak tengok apa? Nak suruh tunjuk mukjizat, Nabi tunjukkan mukjizat pada mereka. Nak tengok bulan terbelah, Nabi tunjuk bulan terbelah. Tapi buat tak faham, buat tak dengar, tak nak terima ajakan dan seruan yang datang daripada baginda Nabi, maka kata Allah, mereka ni tak ubah seperti apa? Seperti kambing. Baik. Tengok Allah Ta'ala sebut lagi, summum bukmun umyun. Ni lagi dahsyat, dipanggil tasbih baligh ni. Summum bukmun umyun. Ni dipanggil tasbih baligh. Mereka itu tak ada dalam ayat tu. Ni dia panggil ayat khabar kepada mubtada mahdhuf. Asalnya ialah hum summum. Gitu. Tapi hum tu dibuang. Terus Allah Ta'ala datangkan summum bukmun umyun. Yang ni dia panggil tasbih baligh. Tasbih perumpamaan yang lebih tinggi berbandingan tasbih yang atas tu. Yang atas tu tuan-tuan nampak ada perkataan kaf kamathali. Itu ada huruf yang berfungsi membawa makna perumpamaan. Dia tasbih ni mudah-mudahnya kalau kita nak faham, orang mengaji balaghah, tasbih ni dia ada 4 rukun. Tasbih ni dia ada 4 rukun. Rukun asas dia 2 yang mesti ada untuk dia jadi tasbih. Perlu ada musyabbah dan perlu ada musyabbah bih. Apa tu? Kalau lengkap rukun dia, mesti ada adatut tasbih yang ketiga, wajhus syabah yang keempat. Maknanya kalau ada 4 tu, maknanya tasbih tu tasbih yang lengkap. Ada musyabbah, ada adatut tasbih, ada musyabbah bih, ada wajhus syabah. Maka yang ni dia panggil tasbih lengkap. 4 rukun tu ada. Lepas tu dia boleh buang. Adatut tasbih boleh buang, wajhus syabah boleh buang. Wajhus syabah ni apa? Titik persamaan di antara benda yang kita nak tasbih dengan yang kita tasbihkan dia dengannya. Contoh, kalau kita tasbihkan dengan apa? Dengan singa contoh. Zaid ni macam singa. Maknanya antara Zaid dengan singa tu ada tu satu atau paling kurang 1 titik pertemuan di antara Zaid dengan singa tu. Bukan maknanya Zaid tu serupa dengan singa, berjalan kaki 4, ada bulu juga, tidak. Ada ekor juga, tidak. Ada 1 serupa dengan singa tu boleh dah kita tasbih. Apa sifat yang ada pada Zaid? Berani. Sebagaimana beraninya singa. Maka orang Arab akan buat perumpamaan, Zaidun kal asadi. Zaid ni macam singa, kasfis syaja'ati. Pada sifat beraninya. Berani yang ada pada Zaid sama dengan sifat berani yang ada pada singa. Gitu. Kita kalau tak faham, kita marah. Orang buat perumpamaan. Allah Ta'ala banyak guna perumpamaan dalam Quran ni. Diumpamakan dengan haiwan, kamathalil ankabut. Diumpamakan seperti labah-labah. Diumpamakan kal himar, kamathalil himar yahmilu asfara. Diumpamakan seperti dongki. Diumpamakan seperti apa? Seperti keldai. Tu orang yang tak faham, seolah-olah kita anggap dia tu serupa haiwan, jalan dengan kaki 4, ada ekor, muka macam keldai. Tak, bukan tu. Sifat yang ada pada engkau tu serupa dengan dia. Tu kena mengaji balaghah lah, baru kita tak mudah melatah kata orang tak betul. Sebab kita tak mengaji ilmu balaghah. Kena mengaji kot balaghah. Bila kita mengaji ilmu balaghah, kita baca pun sedap dan kita boleh sampai maksud dia. Sebab tu saya ingat almarhum almarhum tuan guru pernah sebut, nama ilmu tu pun ulama letak nama balaghah. Balaghah ni ambil daripada balagha yablughu balaghatan. Baligh istilah kita. Baligh ni bahasa Melayu kita ambil daripada Arab, kita guna pun baligh. Asalnya kalau kita tukar alih bahasa, dia jadi makna dia sampai umur, kita terjemah.
So balaghah ni, ilmu balaghah ni tujuan dia ialah untuk kita mengaji dan biar kita baca bahasa Arab, Quran dan hadis ni dengan bertolong dengan ilmu balaghah ni, dia boleh sampai ke lubuk hati kita. Itu tujuan mengaji ilmu balaghah. Nak suruh bahasa Arab yang kita mengaji, terutamanya Quran dan juga hadis, bila kita baca dia boleh turun sampai ke lubuk hati kita. Kalau tidak dia tak sampai. Dia tak jijak, orang Kelantan panggil. Dia tak sampai ke hati kita, tak sentuh hati kita. Dia hanya sekadar duduk di halwa telinga. Sedap baca ayat Quran ni, sedap dengar macam kita duk baca tadi, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Kita baca tu sedap bolnya ayat ni. Tapi padahal Allah Taala duk kata orang kafir supaya kambing. Kalau ikut terjemahan, kita dengar tu ayat tasbih, oh ada tu sifat sama tu di antara orang kafir dengan kambing ni. Sepatah Allah Taala buat perumpamaan dengan kambing. Sebab tu mengaji ilmu balaghah tu tujuan dia untuk menyampaikan makna Al-Quran ataupun makna hadis ke dalam hati jiwa orang yang membaca Al-Quran dan hadis tersebut. Baik. Yang tu kena lalu ke ilmu lughah lah, ilmu bahasa Arab. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut summum bukmun umyun. Tanpa Allah Ta'ala mendatangkan lagi siapa mereka yang nak ditasbihkan, yang nak diumpamakan dengan sifat-sifat ni. Terus Allah Ta'ala datangkan mereka itu, yakni kafir tu, segala orang kafir tu tuli. Summum tu tuli. Bukmun kelu. Kelu kita panggil bisu. Kemudian umyun. Umyun tu buta. Tiga-tiga tu kalimah jamak, kalimah plural belakang tu. Mufrad dia ataupun singular dia, summum tu asal daripada asam. Kalau bukmun tu asal daripada abkam. Maknanya mufrad dia, singular dia. Umyun, mufrad dia ialah a'ma. Jadi Allah Ta'ala terus datangkan musyabbah bih dia, iaitu mereka ni tuli bisu buta. Itu dipanggil tasbih baligh. Tak ada dah seumpama. Allah Ta'ala tak mari kamathali ataupun kasummin, seperti orang tuli, seperti orang bisu, seperti orang buta. Tak ada. Allah Ta'ala tak mari perkataan kaf. Bila hilang kaf tu ataupun ada tu tasbih, dipanggil tasbih ni tasbih baligh, tasbih yang tinggi. Nak suruh tuan yang mendengar tu lagi-lagi terasa. Itu tujuan dia. Lagi dahsyat lagi macam kita lah. Mu ni lembu. Mu ni lembu. Mu macam lembu asalnya. Mu macam lembu bodoh. Mu bodoh macam lembu. Contoh ni tuan-tuan. Sebab kita tuan-tuan kata Allah kasarnya. Contoh dalam pengajian gitu lah. Mu ni bodoh macam lembu. Bodoh ni sifat yang ada pada manusia ni dan yang ada pada lembu. Lembu patutlah kalau dia bodoh pun, sebab dia bukan jenis mengaji. Dia bukan jenis sekolah. Adapun kita yang bodoh ni yang peliknya. Sebab apa? Sebab kita dikurniakan akal. Boleh mengaji tapi tak mengaji sehingga jadi bodoh gitu. Tu peliklah kita. Adapun lembu memang perangai dia tidak ada sekolah lembu se-Malaysia, tak ada. Dia memang makhluk yang tak bersekolah. Tapi orang buat perumpamaan mu macam. Macam tu dipanggil adatut tasbih. Bodoh tu sifat yang bertemu di antara engkau dengan lembu tadi. Itu tak kuat mana? Bila kita kata mu lembu, tu lagi kuat. Mu ni lembu. Mu ni lembu. Maknanya kasar tu. Tu tasbih tu kalau kita tak terasa lagi, tak tahu. Lagi dahsyat lagi dipanggil tasbih makhluk tukar. Lembu mu ni. Gitu. Lembu mu ni. Maknanya lembu dulu hari. Tu dipanggil tasbih makhluk. Kalau kita dengar orang buat tasbih macam tu, Allah Ta'ala buat tasbih macam tu dalam Quran, Nabi sebut tasbih macam tu dalam hadis dia, tak terasa jelira di hati kita ataupun tak tersentak hati kita, jawab dia ada tak kena tu di hati kita tu. Tegur macam tu pun tak sedar juga. Ni Allah Ta'ala buat perumpamaan. Mu ni tuli kau. Macam kita marah pada anak. Bukan dia tak dengar, dia dengar. Tapi
Sebab dia tu macam apa, macam lambat bertindak gitu. Kita pun marah. Kita kata, tuli ke? Tu ayat kita. Kita marah pada anak kita. Bisu ke? Orang tanya tak jawab ni. Kita tahu anak kita boleh bercakap. Tu bila dengar ayat bisu ke, tuli ke tu kita tahu. Mu ni macam orang bisu. Gitu. Asal ayat dia gitu. Tapi sebab kita nak suruh cepat terasa pada orang yang mendengar, kita ringkaskan. Dia jadi tasbih makhluk, dia jadi tasbih baligh dan sebagainya lah. Tu bahasa-bahasa yang kadang-kadang kita orang Melayu pun guna dalam percakapan kita. Tuli ke? Tu kita guna. Tapi kita tak tahu gapo istilah dia yang ada dalam bahasa Arab. Tu kita tahu kalau orang guna bahasa gitu tu kasar, tu maknanya teguran yang sangat-sangat kasar. Dia tengah marah tu, kita tahu. Padahal kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, itulah yang dinamakan tasbih. Dan tasbih tu boleh jadi tasbih baligh ataupun tasbih makhluk. Baik, sini Allah Ta'ala guna tasbih baligh. Terus Allah Ta'ala datangkan mereka tu tuli, kelu buta. Tuli kelu buta tu daripada apa? Daripada ajaran agama. Tu mereka tak nampak ajaran agama. Tu mereka ibarat seperti orang yang buta, ibarat seperti orang yang tuli, ibarat seperti orang yang bisu. Tak nampak ajaran agama, tak nampak hidayah daripada ajaran agama tu. Baik. Fahum la ya'qilun. Ni pun kasar juga. Maka mereka segala yang kafir tu tiada berakal fikiran. Mereka itu akan pengajaran. Ibarat kita kan tak cerdik ke? Bodoh ke? Tak berakal ke? Tu bahasa kita. Allah Ta'ala kata fahum la ya'qilun. Mereka ni adalah orang yang tak berakal. Orang yang tak orang yang tak cerdik, orang yang tak bijak. Sebab tu mereka ni ikut keinginan hawa nafsu mereka. Tak nak beriman dengan ajaran agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi. Baik. Habis itu perumpamaan orang kafir. Kemudian ayat 172 ni Allah Ta'ala panggil pula orang beriman. Itu bahasa Quran. Bila dia cerita tentang apa? Tentang orang kafir ataupun tentang azab siksa, tentang perkara yang tak elok, maka dimari pula selepas tu cerita tentang orang yang beriman. Cerita pula tentang balasan-balasan yang baik untuk orang yang beriman. Tu cara Allah Ta'ala cakap dalam Al-Quran. Baik. Ya ayyuhallazina amanu. Ni cerita pada kita lah. Orang yang ada iman dah. Hai segala mereka yang beriman. Kalau nak terjemah lebih tepat lagi, amanu tu dipanggil past tense. Past tense maknanya kita terjemah hai segala mereka yang telah beriman. Tu lagi tepat. Maknanya kita-kita ni lah. Sebab kita dah beriman lama dah. Daripada lahir lagi beriman dah pada Allah Ta'ala. Maka masuk dalam seruan ni. Allah Ta'ala nak cerita apa pada kita ni? Bila dia panggil kita secara khusus. Bukan panggil ya ayuhan nas bagaimana dulu sebelum ni. Muka surat sebelah tu ya ayuhan nas. Dalam ni Allah Ta'ala panggil khusus untuk orang yang beriman saja. Ni nak cerita untuk kita ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai segala mereka yang telah beriman. Kata Allah, perintah mari. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu sama dengan dulu. Dalam ayat sebelum ni, muka surat sebelah tu ya ayyuhan nas. Baris pun lebih kurang serupa. Baris yang sama juga. Ya ayyuhan nas. Kemudian Allah Ta'ala perintah kulu juga. So kulu tu yang sebelum dengan yang kita sedang baca ni, kulu tu membawa 3 hukum sama. Kalau yang dulu pun dia boleh kita faham dengan makna wajib, dengan makna harus dan sunat. Begitulah juga dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ni. Boleh kita faham makna fi'il amar ataupun ayat perintah dalam ayat ni dengan makna wajib pun boleh, dengan makna harus pun boleh, dengan makna sunat pun boleh. Walaupun dia mari dengan fi'il amar. Sebab
tak semua orang wajib makan. Ada orang tak wajib makan. Ada orang yang duduk dalam keadaan tertentu dia wajib makan. Maka atas dia kulu tu dengan makna wajib. Ada orang boleh jadi sunat dia makan. Macam saya sebut contoh dalam kuliah yang lepas, bila kita dah makan dah tengah hari, tiba-tiba tetamu mari rumah kita, maka kita nak meraihkan tetamu tu, kita pun ambil lah makan sikit. Makan kita yang kedua tu sunat. Sebab apa? Nak meraihkan tetamu. Boleh jadi juga harus. Tak ada apa-apa. Kita pun kalau tak makan pun tak mudarat pada tubuh kita. Tetamu pun tak ada mari rumah kita contohnya. Saja macam biasa rutin harian kita, pagi-pagi pergi kedai makan roti canai, itu dalam keadaan harus tu. Makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Kalau rasa hari ni nak puasa, boleh puasa, tak ada masalah. Kecuali mudarat tubuh badan kita. Doktor kata kalau tak makan awak ni meninggal, masa tu wajib makan. Patah lagi kalau doktor tetapkan, mu ni kalau makan nasi, jawab dia meninggal, tak boleh makan nasi. Mu ni kalau makan roti, jawab dia meninggal, kena makan nasi je. Wajib makan nasi. Masa tu. Dia berubah-ubah. So maknanya perintah kulu tu, dia pecah kepada 3. Dengan makna wajib, dengan makna sunat, dengan makna harus. Tu balik kepada situasi lah. Situasi individu tertentu tu lah. Kita boleh jadi sama-sama kita pun berbeza. Baik. Kata Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makan oleh kamu, yakni orang-orang yang beriman tu, makan daripada apa? Daripada segala yang halal-halal, barang yang kami rezeki, yakni barang yang kami beri akan kamu. Tu barang yang Allah Ta'ala beri, ataupun makanan yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu, yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Tu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makan daripada yang halal-halal. Tu untuk orang yang beriman. Kemudian kata Allah, washkuru lillah. Dia tak berhenti setakat tu untuk orang yang beriman. Untuk orang apa? Untuk semua manusia, halalan tayyibah. Dia sebut halalan tayyibah. Kemudian dia kata wala tattabi'u. Tapi bila Allah Ta'ala bercerita pada orang yang beriman, Allah Ta'ala sebut washkuru lillah. Dan syukur oleh kamu bagi Allah semata-mata. Bersyukur tu sebab apa? Atas, yakni kerana. Atas dengan makna kerana. Atas, yakni kerana barang yang menghalal ia Allah bagi kamu. Bagi apa? Bagi makanan tu. Bagi kamu lah. Bagi kita orang-orang yang beriman tu. Tu kalau Allah Ta'ala tak menghalalkan ataupun tak membenarkan, jawab dia tak boleh makan kita. Macam apa? Macam kita puasa. Macam hari kita puasa bulan Ramadan katakanlah. Siang hari ni, hari-hari lain boleh makan. Boleh makan dia sekarang ni, boleh makan bulan Rajab, boleh makan kita siang-siang hari. Syaban nanti boleh makan lagi. Tapi bila masuk siang hari Ramadan, tak boleh makan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak bagi kita makan. Bahkan kita orang yang beriman ni sangat-sangat jagalah. Yang jenis apa? Yang jenis risau, takut terbabas sehingga masuk waktu subuh. Pukul 4 lagi dia bangun dah. Pukul 4.30 tu dah selesai dah sahur. Padahal subuh pukul 6.15 lebih. Nak boleh ke subuh. Tapi pukul 5 kadang-kadang berhenti dah makan. Sebab apa tu? Jaganya orang beriman ni. Takut-takut terbabah, terkeluar daripada waktu yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala kita makan. Padahal sebelum daripada ni, duk makan elok-elok je. Ikutlah nak makan pukul berapa pun. Nak makan pukul 3, pukul 5, pukul 6, siang ke malam ke, tak kira lah. Tak nak tidur, nak makan je. Bulat. Tapi bila mana sampai masa Allah Ta'ala haramkan kita makan, maka orang yang beriman ni, dia tak akan makan. Bahkan selagi mana tak masuk waktu maghrib, tak makan dia. Bahkan bila masuk waktu maghrib, usaha cari benda nak makan. Apa ni, nak buka dengan apa ni? Kita duduk dalam jam lagi ni. Duduk dalam jam lagi, macam mana ni nak batalkan puasa ni? Korek hidung dia kata. Korek hidung buat apanya? Bila dah masuk maghrib, automatik batal dah puasa tu. Tak makan pun tak apa.
Kan puasa kan tarikh dia daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Bila terbenam matahari automatik tak puasa dah kita. Cuma nak berbuka dengan apa? Ada juga jadi korek hidung. Tu tak tahu siapa mengajar tu. Tu dengar boleh jadi dengar di tangga-tangga boleh jadi. Oh ustaz tu cerita buat lawak je. Oh dia sungguh-sungguh terima. Tu jenis apa? Jenis dengar sipi-sipi balik beramal terus yang tu. Dah dia bila apa? Bila masuk maghrib je habis tu puasa kita. Nak berbuka tak ada apa satu dalam kereta kita. Tak apalah nak macam mana. Dah tak ada makanan dalam kereta kita. Ais teguk pun tak ada, roti ko kuih ko tamak ko sebiji pun tak ada juga. Habis ya duduk dalam keadaan macam tu sehinggalah kita sampai ke rumah. Tak perlulah nak kena cepat-cepat juga berbuka puasa ni. Korek hidung dia. Tu siapa mengajar? Sebab tu orang suruh mengaji biar reti. Baik. Cuma nak sebutnya waktu yang Allah Taala suruh kita berbuka, maka pada masa tu kena cepat-cepat berbuka. Tapi rolik nafsu dia main situ. Rolik nafsu dia main situ. Tak apalah lambat-lambat. Sebab apa? Tak terasa lapar mana hari ni. Sebab apa? Hujan sejuk sikit. Daga pun tak berapa sangat hari ni. Tu nafsu main. Sebab apa? Dia nak kurangkan pahala kita. Sebab bersegera berbuka tu pahala besar. Nafsu kata tak apalah, biarlah orang lain dulu. Kau kan tak berapa lapar sangat, nampak kan kau ni orang yang dah biasa puasa. Punah, habis tak? Sebab tu dia kata situ, daripada segala yang halal, barang yang kami rezeki akan kamu. Apa yang Allah Ta'ala rezekikan pada kita? Allah Ta'ala rezekikan sesuatu yang kita tak suka. Situ pahala lebih besar. Kita bercanggah dengan keinginan hawa nafsu kita. Kita bukan jenis tak makan ayam, tapi tak suka. Maka tepat tak suka tu bila ada depan mata kita makan. Tu pahala besar lawan nafsu kita. Aku tak nak ayam lah, nak makan daging. Tu perangai nafsu. Molek-molek dah bini masuk ayam. Allah, tak ada daging ke petang ni? Jom bagi sari. Dah ada dah ayam, makan ayam lah. Sebab kita melawan keinginan nafsu itu. Tu pahala besar. Itu yang diberi oleh Allah Ta'ala, yang direzeki oleh Allah Ta'ala akan kamu. Itu kena faham daripada ayat tu. Allah Ta'ala rezekikan apa pada kita hari tu? Roti cana pagi tu. Gigi nak beli nasi lemak, habis nasi lemak ada roti cana, makan roti cana, tak payah mengeluh lah. Sebab hari tu Allah Ta'ala nak bagi roti cana, pergi kedai lain lah. Kita cari nasi lemak juga lah. Allah Ta'ala nak suruh makan roti cana gitu. Kecuali doktor kata, kamu kalau makan roti cana meninggal, pergi cari nasi lemak. Rasa nasi lemak lagi cepat meninggal rasanya. Tak tahulah, cuma sebut contoh. Jadi dalam ayat Allah Ta'ala panggil orang yang beriman ni, Allah Ta'ala sebut washkuru lillah. Bersyukurlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala tu, sebab Allah Ta'ala lah yang menghalalkan makanan-makanan sedemikian tu pada kita. Dan yang halal tu jauh lebih banyak daripada yang haram. Terima kasihlah pada Allah Ta'ala. Zaman kita kecil-kecil dulu dengan zaman hari ni, Masya Allah, jumlah makanan yang ada jauh sama sekali banyaknya zaman hari ni jenis-jenis makanan. Dulu mana kita kenal nasi Arab, dulu mana kita kenal western. Tuan-tuan yang muda-muda ni boleh jadi tak sempat, saya yang tua ni sempat dah. Tak adanya western ni. Tak adanya apa nasi Arab, nasi apa, nasi Uzbek ke nasi apa, tak ada tuan-tuan. Sekarang ni bukan nasi alam Melayu kita saja. Yang Jawanya, yang Acehnya, macam-macam lagi yang ada dalam masyarakat kita ni. Daripada luar negara masuk. Daripada Arabnya, daripada Rusianya, daripada apa lagi masuk dengan masakan makanan dia. Boleh tahan pilih kita nak makan. Yang tak mengaji di negara Arab boleh makan nasi Arab, cuma cakap Arab tak boleh. Yang tak pandai speaking boleh je makan apa chicken chop, sebut chicken chop bunyi kelantam. Tapi nak beritahunya boleh sebut, boleh makan, boleh telan. Nak beritahu zaman kita hari ni. Syukurlah pada Allah Ta'ala, sebanyak tu Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita makan. Yang halal banyak sangat banding dengan yang haram. Cari yang haram buat apa lagi? Tu perangai nafsu kita tu. Nak juga cari yang haram dalam keadaan yang halal terlalu banyak. Tu perangai hawa nafsu kita. Sebab tu bila kita menyanggahi hawa nafsu, tu pahala sangat besar. Baik, washkuru lillah, terima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah Ta'ala atas barang yang menghalal ia Allah bagi kamu. Baik.
In kuntum iyyahu ta'budun. Jika ada kamu itu sembah kamu akan dia, akan Allah, dengan sebenar-benarnya, sebenar-benar sembah. Tu kata Allah, sekiranya kamu benar-benar mengabdikan diri pada Allah, maka kamu akan makan makanan yang halal dan kamu akan berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tu makan makanan yang halal tu amal zahir kita. Maknanya makan makanan yang halal dengan tujuan ikut perintah Allah, pahala paling kurang 10 pahala Allah Taala bagi. Ambil nasi sepinggan, bubuh telur dadah katakanlah. Makan makanan yang halal tu, nasi pun halal, telur pun halal. Kenapa ni makan nasi dengan telur yang halal dua-dua ni? Sebab ikut perintah Allah Taala suruh makan yang halal. Amal dipanggil, kebajikan untuk itu. Pahala boleh, kenyang pun boleh kita. Lepas tu washkuru lillah, lepas makan nasi terima kasih pada Allah Taala. Tu sifat hati. Sifat yang ada dalam hati kita, terima kasih pada Allah Taala. Terima kasih tu di lisan pun terima kasih, di hati pun bersyukur pada Allah Taala. Tu sifat hati bersyukur pada Allah Taala, lisan pun sebut alhamdulillah. Situ 20 pahala tu. Makan tadi kerana junjung perintah Allah Ta'ala, ambil halal 10 dah. Kalau kita katakan paling-paling sikit pahala Allah Ta'ala bagi. Lepas bila dah makan selesai, alhamdulillah, sebut alhamdulillah di lisan pula, boleh 10 pula. Lepas dalam hati duk syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat Allah Ta'ala bagi. Lain pula Allah Ta'ala bagi. Amal hati tak serupa dengan amal zahir. Paling kurang 30 pahala boleh. Lepas kira berapa kali sehari kita makan. Tu paling kurang 30 pahala kita buat. Tu supaya tuan-tuan mari masjid tadi. Mari masjid tadi. Paling kurang ada 3 amal kita buat masa kita masuk masjid tadi. Kalau kita mengaji, jawab dia boleh pahala free pada kita. Nak masuk masjid, agama ajar pada kita mesti langkah dengan kaki kanan. Tu pahala tu paling kurang 10 pahala boleh. Langkah dengan kaki kanan dan langkah dengan keadaan kita sedar, bukan tak sedar tapi kaki kanan tak jadi. Maknanya kalau kaki kiri, kalau kaki kanan tak jadi gitu. Masuk dengan sedar. Sebab apa? Nak masuk mana ni? Nak masuk ke masjid. Masjid ni rumah yang paling mulia atas bumi ni. Masjid ni rumah Allah yang paling mulia sekali atas muka bumi. Nak banding dengan istana, mulia dia lagi walaupun panas sini ni. Walaupun istana sejuk, kena pakai kok, kena pakai blazer dan sebagainya. Sini jauh lebih mulia lagi tempat dia. Sebab tu nak melangkah masuk tu pahala dah Allah Ta'ala sedia nak bagi. Masuk tu kena berhati-hati dah. Sebab nak masuk rumah Allah. So nak langkah dengan kaki kanan. Contoh yang ni sebut ni amal. Bila kita nampak, bila langkah dengan kaki kanan, mulut pun serta dengan doa. Allahumma ghfirli dhunubi, riwayat Ibnu Majah. Lepas tu baca waftahli abwaba rahmatik, atau riwayat Muslim kalau tak silap. Gabung dua tu. Allahumma ghfirli dhunubi, minta maaf ya Allah, ampun dosaku. Aku banyak buat dosa ni sebelum masuk masjid. Nak masuk tempat suci ni tak sesuai. Kalau aku masuk dalam keadaan kotor, bersih, kena bersih baru boleh masuk sepatutnya. Berasa diri kita tak sesuai, tak layak untuk masuk, tapi tempat mulia nak masuk, maka minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Lepas tu minta Allah Ta'ala buka segala pintu belas ihsan rahmat dia pada kita. Tu masuk. Mulut boleh pahala pula baca doa tu. Pas kita tak baca doa, masuk nanya khabar. Panah hari ni di. Mugi dah booster. Tu kita. Time masuk masjid tu ada lagi duk cerita dengan orang sebelah tu. Nak masuk mana kita ni? Nak masuk istana tuan-tuan buat gitu ke? Dok lah jawab dia, masuk istana lah. Nak masuk masjid boleh lagi tengok kiri kanan. Kita tak booster lagi ni. Kes meningkat ni 11,000 hari ni. Mari kita pakai lagi booster lah. Booster apa karut marut dajjal semua tu. Tu kita.
Buah. Tai nak masuk rumah Allah Ta'ala, buah lagi. Duduk dalam rumah Allah, buah lagi kita. Apa nama manusia kita ni? Tu tasbih tu. Kalau nak tasbih dengan benda, nak tasbih dengan gapo? Nak tasbih dengan apa benda kita ni? Duduk dalam rumah Tuhan pun tak beradab. Duduk luar sementara. Duduk dalam rumah Allah Ta'ala pun tak beradab juga. Duduk luar tak tahu kita adab duduk mana. Duduk kaki boleh adik. Tu agama ajar pada kita ni, rumah dia tidak rumah kita. Sebab tu masjid dia istimewa lebih daripada surau. Tuan-tuan tengok bah hukum masjid lebih istimewa daripada surau. Dari sudut hukum hakam dia. Bahkan masjid ni ke atas tu masjid belakang. Siapa atas bumbung naik ke langit tu semua masjid tu dipanggil. Tu masjid belakang. Bila terbina situ masjid. Sebab apa? Sebab yang menentukan tempat tu jadi masjid bukan kita, bukan kontraktor. Dia adalah Allah yang tentukan. Mana-mana tempat Allah Ta'ala tak tentukan dia jadi masjid, tak jadi masjid. Kumpullah dana banyak mana pun, tak jadi masjid. Tapi mana-mana tempat Allah Ta'ala tentukan dia jadi masjid, walaupun situ orang kawasan orang miskin je, boleh naik masjid oleh-oleh. Sebab rumah dia tahulah nak bina mana. Dan dia tahulah nak jaga, nak cari dana, nak hidup macam mana, dia tahu. Sebab hak dia. Kita masuk rumah dia tak cari mana adab masuk dalam rumah Allah. Kena ngaji beradab masuk masjid. Ni cerita contoh ni, paling tidak boleh 30 pahala pada kita. Masuk dengan doa. Lepas tu ada ulama kata bila kita dah masuk dalam masjid, tak duduk lagi, boleh niat dah iktikaf. Masuk berjalan, berhenti sekejap, niat iktikaf. Belum duduk lagi. Tak apa, ada ulama kata boleh. Maknanya situ amalan jasad, satu langkah kaki kanan. Yang kedua lisan baca doa. Yang ketiga hati niat iktikaf. Paling kurang 30 pahala kebajikan kita dapat. Masuk masjid. Keluar gitu juga. Keluar gitu juga. Cuma tak naklah cerita panjang-panjang. Baik. Mana tadi? Tu atas kita nampak tak nampak kalau lapu kita cerah, nampak Tapi kalau lapu kita tak cerah gak, teraba-raba lah. Iman kita cerah, nampak habis segala amal ibadat. Jadi nak beramal ibadat. Sebab apa? Iman kita cerah. Tapi kalau iman kita gelap, malap, dengan apa? Mentul pun 15 watt. Jawab dia gak. Tak nampak Duk nampak amal ibadat semayang lah. Hak lain dah, semayang. Semayang berapa minit tuan-tuan? 10 minit ada tadi, semayang. Lepas tu tak boleh dah nak semayang wajib. Kecuali isyak, tunggu masuk isyak pula. Masuk isyak 4 rakaat 10 minit pula. Tak boleh dah nak semayang wajib. Nak semayang isyak pula, hal paling tak boleh. Haram semayang. Kecuali niat iadah je. Tu pun ada tujuan dia. Tunggu tu, masuk subuh, pukul 6 suku pula. Baru boleh semayang subuh pula. Lepas tu, takkan di antara isyak dengan subuh tu tak ada amal? Takkan sia-sia gitu je hidup kita. Orang tak mengaji je, tak ada amal ni. Orang mengaji hidup dengan amal, tidur amal lagi. Lepas tu kena lalu ke ilmu. Lepas tu orang suruh ngaji. Baru tahu. Tidur tu jadi amal. Tidur dia kata mana berlaku apa-apa dalam tidur. Tak, sebelum tidur tu amal tu. Agama ajar pada kita hadap nak tidur, baca doa sebelum tidur. Tu masuk tidur tu dengan amal. Pahala belaka. Tu pahala Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Itu dunia akhirat Allah Ta'ala bagi khalidina fiha abada. Syurga, kekal dalam syurga. Berbaloi ke dengan amal ibadat kita buat? Sikit sangat je kita buat. Tapi ihsan Allah Ta'ala. Boleh masuk syurga juga. Walaupun tak banyak kita buat amal tu. Tapi itulah belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebut contoh. Baik. Mana tadi? In kuntum iyyahu ta'budun. Tu kalau engkau betul-betul mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, beribadat, beramal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini dalam surah Al-Maidah pun ada. Baik. Innama harrama 'alaikumul maitah. Hanya haram ia Allah atas kamu itu, yakni telah mengharamkan. Haramat tu fi'il madhi, fi'il madhi.
hanya telah mengharamkan ia Allah atas kamu itu apa yang Allah Taala haramkan? Bangkai. Bangkai. Apa bangkai? Iaitu binatang halal mati tiada sembelih syarak. Itu bangkai. Definisi bangkai. Bangkai ni iaitu binatang halal mati tiada sembelih syarak. Itu dalam definisi dia. Kalau definisi yang lebih umum lagi, tak ada perkataan halal. Bangkai ni ialah binatang yang mati tiada sembelih syarak. Itu jadi bangkai. Sama ada haiwan tu halal ke, haiwan tak halal ke, kalau dia mati tanpa sembelih syarak, maka dia adalah bangkai. Tapi sini muallif kitab ni bubuh perkataan halal, tak apalah. Kita ikut yang dia yang dia bubuh definisi dia. So dia kata bangkai ni ialah binatang halal. Bila binatang halal tak termasuklah binatang tak halal. Sebab tu definisi asalnya ialah binatang je yang mati. Apa yang halal? Yang halal contohnya kambing, lembu. Yang tak halal apa? Yang tak halal contohnya kucing ke apa ke, tak kira lah. Binatang yang mati tiada sembelih syarak, itu dipanggil bangkai. Baik. Dan binatang halal mati tiada sembelih syarak. Tiada sembelih syarak ni dia tubik banyak masalah lah. Kalau tuan-tuan pergi ikut ilmu fiqh, dia keluar banyak. Binatang yang halal, contohnya kambing, lembu, tapi sembelih tidak ikut syarak. Tidak ikut syarak ni boleh jadi penyembelih tu bukan orang Muslim ataupun bukan ahli kitab. Haiwan halal. Kambing katakanlah, ayam katakanlah, lembu katakanlah. Tapi penyembelih tu bukan Muslim dan bukan ahli kitab. Dia adalah orang kafir, betul-betul kafir. Dia sembelih. Dan dia sembelih tu pula putuh molek-molek orang halqum dengan marih. Lepas tu pula pada hayat mustaqirah, tapi dia tetap jadi bangkai. Sebab penyembelih dia adalah orang kafir. Lepas tu kalau haiwan tersebut halal, penyembelihnya pula orang Muslim, contoh. Penyembelih dia Muslim dah. Haiwan tu haiwan halal, tapi sembelih tak putuh orang halqum dan orang marih. Maka jadi bangkai juga. Ataupun putuh tapi tidak pada hayat mustaqirrah dah, duduk di harakat madbuh, pun jadi bangkai juga. Tu banyaklah pecahan-pecahan tu cerita dia dalam ilmu fiqh. Tuan-tuan pergi ikut ilmu fiqh, bertemulah dengan benda-benda macam ni. Baik, mana tadi? Maka jadi bangkai. Bila bangkai maka haram. Haram atas kita makan. Dan juzuk yang dipotong daripada binatang yang hidup. Macam isyak dah ni. Isyak dah ni. 43 dah kena berhenti dah. Stesen dia dah ni. Innama harrama alaikumul maitata. Dia tak bunyi jam, tak sedar. Kita berhenti setakat tu. Innama harrama alaikumul maitata. Allahu a'lam wa'ilmu.